Kita di muka surat 14 rasanya yang Arab. Kata musannif rahimahullah taala, wa minhu irsalu jami'i rusli fala wujuba bal bi mahdil fadli lakin bidza imanuna qad wajaba fada hawa qaumin bihim qad la'iba. Situ rasanya kita insya-Allah. Dan dari sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur, terima kasih kepada Allah Taala. Syukur pertama sekali nikmat hidup yang masih diberi. Syukur kita hidup dalam keadaan Islam dan iman. Syukur iman dengan mana kita mensyukuri Allah Ta'ala jadikan hati sanubari kita boleh membenarkan semua ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur juga dengan keimanan dan Islam yang diberi pada kita itu dimudahkan pada kita dan dilorongkan pada kita majlis-majlis ilmu. Dengan itu dapat kita menambah dan mempelajari ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu kita boleh yakin seyakin-yakinnya apa yang dibawanya, yang dengan sebab itu juga boleh mendorongkan kita boleh taat patuh pada perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kebolehan kita taat dan patuh pada perintahnya, meninggalkan larangannya, itulah dikatakan takwa. Syukur banyak-banyak Allah Ta'ala jadikan kita dalam Islam, iman. Lepas tu takwa pula. Lebih-lebih lagi diberi kesihatan, kelapangan masa, juga hidayah taufik yang masih diiringkan kepada kita. Dengan itu dapat kita hadir untuk solat maghrib berjemaah di masjid ini, dan insya-Allah kita manfaatkan masa yang ada ini meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Matan Jawharah Tauhid ni insya-Allah. Dan kita dalam masjid ni ada peluang mendapatkan itikaf ke kita. Cuma itikaf adalah ibadah. Ibadah tak sah melainkan dengan ada niat. Kalau tak niat lagi, main niat sama-sama, lafaz niatnya saja aku itikaf dalam masjid ni kerana Allah Taala. Kata Nazim rahimahullah taala, wa minhu irsalu jami'i rusli. Asal terjemahnya kata dia, dan setengah daripadanya, nya tu kembali domir dia kepada yang harus. Sebahagian, setengah pun dengan mana sebahagian daripada perkara yang harus pada Allah Taala adalah mengutus sekalian pesuruh, sekalian rasul. Maka tiadalah wajib atasnya fala wujuba bal bimahdil fadli. Tiadalah wajib atasnya atas Allah, bahkan dengan semata-mata kurniaannya. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni insya-Allah, kalau nisbah pembahasannya, kita nak mula masuk bahagian kedua dalam bab akidah ini. Kalau dulu kita bicara dalam bab ketuhanan, insya-Allah kita nak masuk ni adalah nak mula berpindah kepada satu bab lagi dalam bab akidah yang juga merupakan perkara asas dalam bab akidah ini, yang dia terkandung dalam syahadah yang kedua Muhammadur Rasulullah, itulah tentang perutusan Rasul. Jadi yang lepas kita bicara adalah masalah melihat Allah Ta'ala dan perkara yang berkaitan dengannya. Kalau ikut itu adalah akhir perbincangan dalam bab ketuhanan. Jadi apa yang kita nak masuk ni adalah masuk dalam bab kerasulan, di mana bab ketuhanan dan kerasulan dia adalah dua tonggak utama dalam bab akidah kita. Pasal kita tak dikatakan Islam, melainkan mestilah betul fahaman dalam bab ketuhanan, yang itu mestilah menepati dalam simpulan akidah la ilaha illallah. Dan apa yang kita nak masuk bicara ni adalah bab kerasulan, yang dia terkandung dalam syahadah yang kedua, itulah Muhammadur Rasulullah. Baik, pertama dia nak sebut tentang masalah kerasulan itu sendiri. Katanya setengah, sebahagian daripadanya, yang harus adalah mengutus sekalian pesuruh. Fakta pertama yang dia nak fahamkan kepada kita, sebahagian daripada perkara yang harus pada Allah Ta'ala adalah mengutus Rasul. Nak menunjukkan bahawasanya perutusan Rasul, hantar Nabi dan Rasul ni, nisbah perbuatan Allah adalah harus, dia bukan wajib. Jadi harus pun, harus ni harus akal. Harus maksud dia macam mana? Harus dengan mana? Adalah hak Allah Ta'ala untuk dia mengutus atau tak utus Rasul. Fakta mudah untuk kita faham kata Rasul itu, masalah perutusan Rasul adalah mudah. Adalah harus. Apa dia? Zaman kita lah ni ada Nabi, ada Rasul, kenapa tak ada? Pasal Allah tak kendaki nak utus Rasul ke kita, tak ada. Bahkan perutusan Nabi dan Rasul ni telah ditutup, telah disudahi, telah dikhatamkan dengan terutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
macam mana pun asal perutusan Nabi Rasul ni adalah harus. Jadi maksudnya kalau ada umat, ada manusia, ada kaum, ada penduduk, ada zaman yang tertentu yang Allah Ta'ala tak hantar Nabi dan Rasul, itu bukan permasalahan yang kita nak jadikan sebagai argumentasi ke Allah Ta'ala. Kenapa tak utus? Kenapa tak boleh nak argument pasal itu adalah hak Allah Ta'ala, terpulang pada dia. Dengan bahasanya, hak dia untuk dia nak hantar ataupun tidak Nabi ataupun Rasul pada sesuatu umat, satu kaum, satu bangsa, satu tempat ataupun sesuatu zaman itu. Jadi zaman kita ni dengan Allah Ta'ala telah akhirkan perutusan Nabi Rasul itu dengan datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak dia yang menentu bahawasanya memang Nabi Muhammad adalah penutup Nabi dan Rasul. Takkan ada Nabi dan Rasul yang baru dilantik selepas datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keputusan dia, itulah hak dia. Jadi asal dia sebut tentang perutusan Rasul ni adalah hak Allah Ta'ala. Jadi kita tak campur tangan dalam bab nak mengutus ataupun tidak. Itu selesai rasanya fakta pertama, mudahnya itu tentang kata mengutus Rasul itu adalah hak Allah Ta'ala. Macam mana pun sikit tambahan di situ, nisbah mengutus Nabi dan Rasul adalah hak Allah. Itu adalah harus. Bagaimanapun kalau kita lihat khususnya dalam keadaan kita lah ni, yang kita ni istilahnya akhir zaman dan kita ni istilahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nisbah nak utus Rasul tu harus. Macam mana pun sikit bagi soalan mudah, tuan-tuan boleh jawab lah. Kalau perutusan Rasul tu harus, adakah harus untuk Allah Ta'ala hantar Nabi dan Rasul lah ni, khususnya umat Melayu Malaysia untuk mempersatukan masyarakat Malaysia yang bangsa Melayu ni. Allah Ta'ala utuskan satu Nabi khas Nabi Melayu. Soal, harus ke? Kalau pandang pada hukum akal yang asal, haruslah tak? Soal balik, memang Allah Ta'ala akan hantar ke? Mustahil. Kena kata mustahil pak tu. Soal, kenapa pula mustahil? Pasal Allah Ta'ala telah khatamkan tu ayat tu, telah khatamkan bab kenabian. Bila Nabi pun telah dikhatamkan, telah ditutup dengan datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi bab Rasul? Takkan ada. Jadi walaupun di atas kata perutusan itu adalah harus, tetapi bila ada apa-apa ketetapan yang telah Allah Ta'ala tetapkan, khususnya zaman kita lah kita bahas ni, yang memang kalau ikut nisbah Allah Ta'ala, hak dia nak hantar tak hantar. Tapi atas kita tanya bab akidah dan ketentuan, nisbah Allah Ta'ala, dia dah telah membuat keputusan dengan telah dia maklumkan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia adalah sebagai khatam, dia adalah penutup, dia adalah penyudah, dia adalah pengunci dengan bahasa itu, yang tidak akan dibuka meteri dan kunci itu untuk ada lagi perutusan Nabi dan Rasul yang baru dilantik. Tak akan ada. Jadi keberangkalian untuk ada Nabi dan Rasul sekarang ini adalah mustahil. Cuma perkara mustahil macam tu, kalau nisbah bahas hukum akal yang disebut oleh ulama, yang tu dipanggil mustahil dighayri. Perkara mustahil dengan sebab perkara lain. Perkara lain yang menyebabkan mustahil itu adalah masalah janji dan ketetapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menetapkan dia tidak akan hantar Nabi Rasul yang baru dilantik, yang selepas daripada kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap. Jelas akidah itu. Satu di atas kaedah itu, siapa-siapa yang mengaku Nabi Rasul selepas daripada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya murtad. Kalau di Islam murtad bunuh je. Dan pelaksanaan bunuh ni mesti melalui proses mahkamah lah. Tapi kalau umum sebut dia tu hukum murtad, boleh bunuh. Dan cuma nak melaksanakan hukum bunuh tu, ada bab fiqh kalau kita belajar, bab hukum bunuh ni kita tak boleh lah sewenang-wenangnya kita nak buat hukum bunuh tu. Pasal bila sebut hukum bunuh, dia mestilah tuntutan melaksanakan perundangan hukum hakam Islam ni, tuntutan yang melaksana dia dan pelaksana dia tentulah pemerintah. Kat kita tak dituntut untuk melaksana pasal kita tak ada kuasa merantah. Tapi macam mana pun atas umum hukum, orang yang mengaku dia Nabi Rasul hukumnya murtad. Jadi kalau nisbah penguasa, dia nisbah tindakan, dia kena ambil tindakan, panggil, betulkan balik fahaman dia yang telah sesat itu, biar dia syahadah lain, taubat, tarik balik pernyataan dia tentang
pengakuan dan dakwaan dia mengatakan dia adalah Nabi dan Rasul itu. Kerana pun kalau kita lihat sejarah sikit tuan, ada ke orang masih mengaku jadi Nabi dan Rasul selepas Nabi Muhammad jadi Nabi Rasul? Tolong jawab sikit. Ada beramai tuan, sampai orang Melayu pun ada mengaku jadi Nabi Rasul. Dan masih hidup lagi pun orang tua tu. Orang tua tu, sebut bila orang tua tu kan, Kahar Ahmad tu kan. Habis-habis malas sangat naik turun mahkamah, dia kata apa? Payah sangat, saya letak jawatan lah. Main-main pula bab Nabi Rasul ni. Manusia ni bila tak ngaji akidah daripada sumber dia, Islam pula, Islam baka dan keturunan saja, just Islam bekat pengenalan, boh dengan bahasa itu tak? Islam baka keturunan, Islam bekat pengenalan, Islam warisan daripada mak bapak, tapi tak ada input ilmu, sekolah pula, sekolah kebangsaan, tak apa-apa dah belajar, tak ada langsung yang input agama yang istilahnya original, yang macam mana yang macam kita belajar dalam kitab yang disebut oleh ulama yang sepatutnya dipaham. Ini adalah akidah sebenar dalam akidah Islam, bab ketuhanan ke bab Rasul ke dan sebagainya. Tak diajar pada kita, bahkan hanya sekadar sukatan berdasarkan yang menepati sukatan kebangsaan. Sampailah ke peringkat universiti pun itulah yang dia belajar. Itu yang jadi kepala otak itu. Tambah pula tak belajar, lagi tak ada apa. Lagi tak ada apa. Bahkan kita tengok ada yang sampai yang tu yang dia dah telajak kan, dia telajak sampai mengaku jadi Nabi Rasul. Ada yang bengong langsung sampai Nabi ini, bab Nabi hadis tak boleh pakai. Ada yang cetek sampai bengong macam tu lah. Ada kan Melayu ke tu. Itulah Kasim Ahmad. Ahmad juga ben belakang. Tadi Kahar Ahmad ni, Kasim Ahmad. Nama pun Qasim, Qahar Ahmad. Oh, ya Allah. Yang inilah nak sebut sikit dan kata yang inilah apa? Inilah fenomena yang kita tengok keliling kita bila Islam tak ada belajar dengan apa yang sepatutnya dia belajar, dan disebabkan kalau kita sendiri telah cuai belajar apa sepatutnya dia belajar, yang itu yang tak dapat faham Islam betul tu. Itu yang kita belajar lagi tu. Baik. Sikitlah ke isu itu, pasal nak sebut tu pun atas dasar akidah. Nisbah perutusan Rasul itu adalah harus, macam mana pun di atas ketetapan Allah Ta'ala, Nabi Muhammad dia adalah khatamnya, penutupnya, maka tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul yang akan diutus selepas daripada kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi di atas kata harus itu, maka tiadalah wajib atasnya atas Allah Ta'ala untuk melantik Nabi Rasul ni. Tak wajib. Baik. Jadi tak wajib dengan mana taklah dibahasakan salah ke Allah Ta'ala di atas dia tak hantar Nabi Rasul. Sikit lagi kalau bahas ke situ, nisbah ke Allah Ta'ala memanglah tak dibahaskan salah ke dia, tak jadi istilahnya kurang pada dia nisbah dia tak hantar Nabi Rasul. Bahkan itu hak dia, pengurusan dia, kita tak masuk campur langsung bahas tu. Macam mana pun di atas hukum akidah yang ada hukum begini, apa dia? Setiap umat yang bila Allah Ta'ala hantar Nabi dan Rasul, mana Nabi yang Rasul yang Allah Ta'ala hantar pada mereka, ditaklifkan pada umat tersebut, bangsa tersebut, kaum tersebut, ahli penduduk tersebut, kampung tersebut, begitu juga zaman tersebut. Tengoklah pada siapa Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul itu. Kalau ada spesifikasinya pada kumpulan, bangsa, kaum, umat, perkampungan ataupun zaman tertentu, maka dia hanya ditaklifkan pada umat itu sajalah. Jadi mana-mana umat yang Allah Ta'ala tak hantar Nabi dan Rasul, tak adalah taklif dia untuk beriman. Satu, mana-mana umat yang tak ada Nabi Rasul, katalah orang umat Melayu dulu, Bopi, sebelum datangnya Nabi Muhammad dulu, orang Melayu ni dah ada belum? Tu pun kita tak boleh jawab juga lah. Bopi lah ada, tapi masa tu kita duduk atas pokok lagi lah. Duduk sumpit lagi. Bopi dengan bahasa gitu kan. Sumpit tu maksudnya bukan kita lah, keturunan kita asal untuk nenek moyang dulu. Jadi bahasanya orang tak ada tamadun masa itu, tak dapat seruan Islam lagi. Jadi Nabi pun tak ada bangsa Melayu. Jadi kalau katalah tok nenek kita yang sebelum dapat Islam dulu, sebelum zaman para meswara, dapat Islam apa dulu, untuk mati dalam keadaan tak dapat Islam, tak ada langsung seruan Islam, tak ada Nabi Rasul. Jadi memang matinya hukumnya kafir. Nak bicara bab akidah tu, apa dia? Bila tak ada Nabi Rasul, tak ada taklif lah untuk dia masuk Islam, walaupun namanya kafir. Hatta dia bunuh orang sekalipun, hatta dia sembah berhala sekalipun, tapi bila tak ada Nabi Rasul diutus dan tak ada seruan Islam sampai ke dia,
Ada bab yang kita pernah belajar dulu, orang macam ni dipanggil ahli fatrah, mereka terlepas daripada azab neraka. Dengan rahmat Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Pasal apa? Pasal umat yang hanya dihantar Nabi dan Rasul saja yang ditaklif untuk mengikut Nabi Rasul. Okey. Maksudnya tu hukum jelas yang dia ialah prinsip asas akidah. Sikit kalau ke kita, kita memang tak ada Nabi Rasul dah. Cuma di atas agama yang kita dapat adalah agama di atas ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pun dapat Islam melalui pewaris Nabi, itulah para ulama. Yang melalui para ulama, melalui pendakwah, dengan sebab itu kita dapat Islam. Jadi Islam dapat dah kat kita ditaklif untuk untuk Islam, belajar bab Islam, dan wajib kekalkan status quo kita sebagai orang Islam. Wajib. Pasal kita ditaklif. Ni sebab kalau katalah hukum Nabi Rasul tu seolah-olah Nabi Rasul dihantar ke kita. Cuma dia dihantar bukan dalam bentuk direct, tapi indirect. Sikit dengan bahasa itu kan, boleh faham tak? Maksud indirect apa? Maksudnya kita taklah dihantar Nabi Rasul Melayu, tak? Nabi kita yang Nabi Muhammad yang bangsa Arab itu. Jadi kenapa pula kita kena ikut Nabi Muhammad yang bangsa Arab? Pasal kita kena ikut melalui istilahnya indirect. Pasal Nabi Muhammad utus untuk rahmatan lil alamin. Antara alam itu adalah haiwan, jin, hatta benda yang makhluk tak bernyawa sekalipun, antaranya manusia. Dan manusia segala Arab ke Melayu ke, duduk di tanah Arab ke, di tanah Melayu ke, apa saja lokasi yang kita duduk, apa zaman bila saja selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dapat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang indirect ini, maksudnya melalui ulama, melalui pendakwah. Jadi bila kita dapat Islam, hukumnya ditaklif ke kita untuk pergi ambil Islam, faham Islam, belajar Islam, dan wajib kekalkan status quo kita sebagai orang Islam. Dan ada wasiat di situ dalam Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Don't ever you die except you must make sure yourself as a Muslim. Jangan mati melainkan mesti pastikan kau Islam. Mesti Islam. Pasal ditaklif kat kita. Sikit nak sebut tentang kata Allah nak hantar tak wajib. Cuma kat kita sekarang walaupun tak ada Nabi, tapi kita ditaklif untuk mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena taklif pasal apa? Pasal kita dah Islam. Nak tak nak, suka tak suka, mak bapak kita Islam, kita Islam. Dan mak bapak kita pun suka tak suka, bila tok kita Islam, dia Islam. Jadi katalah keturunan kita ni keturunan batu dan kayu. Bufi bahasa kita kan. Batu dan kayu. Faham tak saya punya musyabah bih wajah syabah, istiarah. Apa maksud mak bapak kita keturunan kita batu dan kayu? Maksudnya bukan golongan orang yang berilmu, bukan ahli ulama, bukan tutup guru, ustaz pun tidak, orang awam je, kena sembahyang pun tidak. Tapi yang sudah tu sudahlah, kita doakanlah mudah-mudahan diberikan ampunan pada mereka ya. Macam mana pun kita dapat Islam walaupun melalui baka dan keturunan. Soal, wajib tak kita pergi tuntut ilmu untuk faham Islam? Wajib. Wajib. Dan jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Bila ada selek. Bila ada cuai di situ, padahnya terimalah akhirat esok. Itu ialah. Yang tu yang kita kena lihat ke kita dari sudut pertanggungjawapan yang kita ditaklifkan ikut Nabi akhir zaman, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi disebab Allah Taala hantar tu tak wajib. Baik, bila dah kata tak wajib, Allah Taala hantar tu pasal apa dia hantar Nabi Rasul? Bahkan dia utus Nabi, utus Rasul dengan semata-mata kurniaan. Itu ialah kurniaan dia, limpah kurnia dia. Sedikit bandingkan limpah kurnia. Bab limpah kurnia ni macam mana dia beri? Seorang tu lelaki ke, perempuan ke, kaya ke, miskin ke, cantik ke, suara sedap ke, apa lagi, kekuatan fizikal ke, ramai anak ke, keturunan ke, apa saja tuan-tuan. Yang nisbah limpah kurniaan orang Ta'ala beri, yang kita pun lahir kat dunia pun bukan diminta, tapi orang Ta'ala beri. Pasal apa dia beri? Limpah kurnia dia. Jadi kalau dihantar Nabi Rasul pasal apa? Limpah kurnia dia. Limpah kurnia dia. Baik, itu asas akidah yang kena faham lah. Selesai itu. Kemudian lakin biza imanuna qad wajaba. Walaupun perutusan nisbah Allah Ta'ala nak hantar Nabi Rasul itu adalah harus, tapi ada tapi sikit. Apa dia?
Tetapi dengan demikian itu, dengan Rasul itu, sesungguhnya telah wajiblah kita percaya. Kita wajib beriman dengan Rasul. Walaupun Nabi Melayu tak ada, wajib beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi memang dia terbukti Rasul. Terbukti tak terbukti, itu yang kita kena belajar. Kalau memang kita dah beranak daripada keadaan Islam, memang kita akan akui dan iktiraflah memang Nabi Muhammad betul, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cantiklah dari segi apa yang kita dah dapat melalui keturunan. Sikit lagi kalau tambah itu, dari segi dapat dengan keturunan tu dah dapat. Cuma sikit soalan ni, dah mantap ke belum? Saya jawab belum. Macam mana nak mantap? Belajar weh. Dengar sikit saya sebut, belajar pun tak belajar betul-betul, cuai belajar tak mantap. Nak mantap tu macam mana? Informasi. Nak mantap tu macam mana? Dalil dan hujah. Macam mana kita belajar bab ketuhanan dulu? Mesti ada informasi dalam bab ketuhanan, mesti ada dalil dan hujah untuk menunjukkan apa saja bab akidah kita. Sama ada bab ketuhanan, begitu juga dalam bab Rasul. Kalau bab misalnya dengan kita dah belajar dulu, Allah dia ada ke? Apa bukti dia ada? Mesti berdalil. Dia satu ke? Apa dalil? Dalil. Apa yang kita dah akidah tu cantik dah. Cuma kita dah akidah tu, jangan tak tahu tuan-tuan, bila kita tak ada ilmu yang mantap, dia akidah berdasarkan pewarisan saja. Satu yang kena belajar. Ni pun bab Rasul. Nabi kau apa? Nabi Muhammad. Okey, penyataan dah betul. Maklumat dah betul. Nabi siapa kau kena ikut? Nabi Muhammad. Yang jadi kena ikon kehidupan kita untuk kita jadikan contoh siapa? Nabi Muhammad. Okey, cantik lah tu. Cuma kuat tak kuat? Sendiri semak lah. Sendiri semak lah. Datang sembahyang jemaah kuat tak? Tak kuat. Jadi maksudnya tak kuat lah kita punya keyakinan kat Nabi Muhammad tu. Kasih kat Nabi Muhammad ni, adakah sampai kasih segala-galanya dalam kehidupan kita? Tidak ada yang lebih kita kasih melainkan Rasulullah. Angguk boleh angguk, tapi betul ke? Betul ke? Betul ke? Bila kasih kepada Rasulullah tu maksudnya kasih peribadi dia, kasih cara hidup dia, kasih ajaran dia, kasih nak mempelajari macam mana dia ada pengetahuan tentang Islam, kita pun nak dapat pengetahuan tentang Islam macam mana. Kalau boleh dia tahu Islam macam tu lah kita tahu Islam. Sama tak kita punya kehendak tu, macam mana kehendak dia? Kalau tak sama maksudnya masih ada ketinggalan liar kat kita. Nisbah amalan, nisbah belajar macam-macam tuan-tuan. Nak sebut yang tu yang nisbah kat kita nisbah wajib belajar dan nisbah iman wajib. Khusus kita bicara kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga di atas dasar kata wajib beriman dengan Rasul. Antara maklumat yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa, dia kata sebelum dia pun ada Rasul, dan yang memang tertera dalam Quran ada 25 orang. Jadi semua 25 itu wajib ditahu, wajib diimani dengan tafsili siapa mereka, dan jangan silap menentukan siapa mereka 25 itu. Pasal itu ialah antara Nabi Rasul yang Rasulullah sendiri maklumkan, dan di sebuah Quran disebut nama mereka secara spesifik dalam Quran, yang rasanya tak asing pada kita nak menyebut dengan angka 25 orang itu. Umumnya Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul ramai, wajib beriman bahawasanya Allah Ta'ala hantar Nabi dan Rasul bilangannya ramai. Cukup dengan kaedah beriman begitu. Di atas kata keimanan kita kepada Nabi Rasul, berapa banyak Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul, angka yang sebenarnya berapa itu tak diwajibkan ke kita, tak ditaklif ke kita untuk mencari angka itu. Walaupun ada beberapa angka tersebut yang disebut dan ada riwayat menyebut angka itu, tapi kalau ikut asal kaedahnya dalam bab keimanan Nabi Rasul, tidak ada angka yang wajib dipegang dan itikad berapa sebenarnya jumlah Nabi Rasul. Tak ada. Jadi cukup kata Allah Ta'ala hantar Nabi dan Rasul ramai. Cukup. Walaupun ada sebut Nabi 124,000, Rasul 313. Tapi angka tu masyhur sebut ulama ahli sunnah wal jamaah tidak wajib dipegangi dan diiktikad angka tersebut. Walaupun nisbah orang Melayu ni, angka tu dah orang kata dah jadi common knowledge. Tapi nisbah angka adakah wajib dipegang angka tu? Tidak. Pasal ada riwayat 125,000. Nisbah Rasul ada riwayat 315, 314. Jadi angka tu tak pasti mana yang betul. Di atas tiada ketepatan angka yang pasti wajib dipegang.
kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah untuk umum i'tiqad Nabi Rasul, wajib i'tiqad Nabi Rasul. Untuk berapa orang? Cukup dengan kata Nabi Rasul ini ramai. Cukup. Apa hukum i'tiqad macam tu? Wajib. Yang 25 tu wajib juga, tapi yang tu wajib tafsili. Yang Nabi Rasul ramai tu wajib ijmali. Wajib iman. Khusus yang kita kena faham wajib itu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khusus juga kerana Muhammad kita kena belajar lah syariat dan ajaran dia. Dan sebelum belajar syariat dan ajaran dia, antara benda yang besar sekali kena betulkan apa dia? Mesti kita mengiktiraf bahawasanya memang dia adalah benar-benar utusan Allah Ta'ala, dan pastinya segala sifat yang mesti ada pada Nabi dan Rasul ada pada dia, dan ada pada semua Nabi dan Rasul yang sebelum dia. Mesti diiktiraf dia dan akui. Ada prinsip nanti yang kita memang jumpa, yang kita dah hafal pun. Cuma insyaAllah kita tengok satu-satu apa dia tu, yang nama Siddiq Amanah Tabligh Fatwanah. Umum pernah dengar, dah hafal dah pun. Cuma kadang-kadang kita belajar ni masa zaman sekolah rendah dulu je, zaman kanak-kanak belajar lah ni pun ada benda yang tak detail, takut ada benda yang kot tersilap. InsyaAllah kita tengok satu persatu itu. Macam mana pun asas nak sebutnya, memang perutusan Nabi dan Rasul ke nisbah ke Allah Ta'ala adalah harus, tapi kat kita wajib beriman dengan Nabi dan Rasul. Dan Nabi itu khususnya yang ke kita ditaklifkan mengikutnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama wajib juga i'tiqad dan benarnya Nabi dan Rasul sebelumnya, yang angkanya ramai, yang khusus sebut dalam Quran 25. Okay. Siap. Selesai bab akidah tentu. Kemudian maka fadak hawa qaumin bihim qad laibah, maka tinggalkanlah kemahuan kaum yang tidak sebut sini adalah Mu'tazilah, yang sesungguhnya telah bermain hawa itu dengan mereka itu. Jadi ada isyarat dia sebut dan kata ini kaedah ahli sunnah wal jamaah yang kata wajib beriman dengan Nabi Rasul. Nisbah Allah Ta'ala hantar Nabi dan Rasul itu harus, siapa yang tak hantar Nabi Rasul, kaum yang tak dapat seruan Islam, dengan bahasa mudah je itu, tiada taklif pada mereka untuk beriman, dan mereka ni dihukum ahli fatrah. Walaupun mereka menyembah berhala, tapi bila tak sampai seruan Islam, mereka tak ada taklif untuk masuk Islam. Dengan rahmat Allah Ta'ala lepaskan daripada api neraka, dan dengan rahmat Allah Ta'ala juga Allah Ta'ala masukkan mereka dalam syurga. Okey. Jadi dia nak sebut ni apa dia? Ada pendapat yang terkeluar pada ahli sunnah wal jamaah, yang mereka ni telah menafsirkan Quran ikut hawa nafsu mereka. Bahasa kasar sikit, ikut kepala otak dia. Apa dia? Dia kata Allah Ta'ala wajib hantar Nabi dan Rasul. Pula ada juga puak-puak macam tu. Dan puak-puak macam tu adalah Mu'tazilah. Dia kata Allah Ta'ala wajib hantar Nabi dan Rasul. Baik, di atas dia kata wajib tu, atas kaedah apa? Sikit kalau saya sebut apa yang pernah belajar dulu. Kita ada belajar dulu antara prinsip Mu'tazilah ni. Mu'tazilah pun saya tak urai panjang lah, siapa mereka agak perlu pengetahuan tanya lain. Mu'tazilah ni antara prinsip akidah mereka ialah wajib Allah Ta'ala membuat salah dan aslah. Kita pernah jumpa permasalahan itu. Apa makna salah dan aslah? Dia kata Allah Ta'ala wajib hanya buat benda yang baik dan terbaik. Allah Ta'ala tak buat benda yang lekeh-lekeh. Jadi antara yang lekeh ni apa? Tak hantar Nabi dan Rasul. Bukankah menghantar Nabi Rasul ni adalah antara perkara yang nama salah dan aslah? Betul? Jadi tak hantar Nabi Rasul leceh tak? Leceh. Jadi dia tak kelecehan itu. Dia kata wajib Allah Ta'ala hantar Nabi dan Rasul. Sekali lalu dengar macam mana? Okey tak? Itu yang kena ngaji akidah daripada ahli dia. Dengar Mu'tazilah lah tuan-tuan, tuan-tuan jadi Mu'tazilah lah. Satu mesti mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah, satu kita mesti dapat information from the right person. Tuan-tuan dengar information from the wrong person and you punya akidah will be wrong. Kadang-kadang malam ngaji akidah ahli sunnah wal jamaah, kuliah subuh esok dengar bab Wahabi lah, dah ikut Wahabi pula lah. Pening dah zaman ni. Buka TV pula tengok ada rangkaian Syiahnya, dah ikut akidah Syiah pula dah. Kepala otak atas apa lah. Pasal yang ni pun dia kata yang ni pun betul juga, yang ni pun betul juga, yang ni pun betul juga. Dia punya mizanul syarak, maksudnya kayu ukur syarak tu dia tak boleh timbang elok-elok mana yang istilah menyalahi syarak, tak menyalahi syarak tu. Jadi khusus kita bicara ni, yang menyalahi syarak apa? Pendapat yang mengatakan menghantar Nabi dan Rasul adalah wajib. Di atas kaum Mu'tazilah ni, tu pendapat dia macam mana pun,
Kalau datang ke argumentasi kepada Mu'tazilah ni, dah kau kata wajib, kan ada kaum yang tak hantar Nabi Rasul? Kata dia memang ada. Habis tu kau kata wajib. Di atas kaedah dia wajib tu, dia nak bagi betul juga akidah dia. Dia kata apa? Bila Allah Ta'ala tak hantar Nabi dan Rasul, mereka wajib juga beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul, pasal Allah Ta'ala bagi akal kat mereka. Mereka ada akal, mereka boleh menimbang mana yang baik dan tak baik. Jadi dengan akal yang Allah Ta'ala anugerah, yang tu membezakan manusia dan binatang, dengan sebab akal yang ada, maka mereka termasuk dalam taklif wajib juga beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Itu Mu'tazilah punya syarahan. Sekali dengar macam mana? Okey tak? Itu bahaya kan? Bahaya tak bahaya pun saya nak sebut hujah rema. Ulama ahli sunnah jemaah jawab dengan Quran kan? Apa dia? Betul nak campak mana ayat Quran ni? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Kami tidak akan mengazab sesuatu kaum melainkan kami hantar Rasul. Apa faham? Maksudnya yang tak dihantar Nabi dan Rasul, orang tak azab lah. Pasal apa? Syarat untuk kena azab mesti hantar Nabi dan Rasul. Mu'tazilah jawab. Dia jawab ikut kaedah dia lah, ikut kepala otak dia lah. Kata dia Nabi Rasul tu itu lafaz dalam Quran memang betul, tapi kata dia kena takwilkan Nabi dan Rasul tu bagi umat yang Allah Ta'ala tak hantar Nabi dan Rasul dengan akal. Kami tidak akan azab manusia melainkan kami berikan mereka akal. Jadi masa mana manusia telah diberikan akal, ditaklifkan juga dan kena azab. Sikit saya nak tunjukkan Mu'tazilah itu dan hujah ahli sunnah wal jamaah, dan saya nak tunjukkan bahawasanya orang yang sesat daripada akidah ahli sunnah wal jamaah ni, kau lawanlah macam mana pun, dia akan cari argumentasi untuk menegakkan pedang basah dia. Dengar dia kan? Satu orang yang golongan yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah ni, mereka ni pun kalau nisbah, kalau sebut orang lah, kadang-kadang bukan calang-calang orang. Maksud saya bukan calang tu, mereka ada juga golongan cerdik pandai, walaupun ada juga bodoh. Tapi mereka di atas apa yang salah itu, dia akan istilahnya cuba juga menegakkan benang basah untuk menegakkan fahaman mereka tu. Jaga tu. Itu saya sebut tu Mu'tazilah. Zaman kita lah ni tuan-tuan, yang agak cabaran besar dan bising keliling kita, fahaman yang istilahnya sesat daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Antara yang duk bising ni adalah Wahabi, Syiah. Ada pluralisme, liberalisme. Yang Malaysia ni nasionalisme, sekularisme, apa lagi isma tu lah. Yang adik-beradik yang ism yang macam tu, kalau ikut ada yang bercanggah daripada ahli sunnah wal jamaah, tapi masing-masing akan syarah mengikut pendapat masing-masing. Kita tangguh sebentar untuk mendengar azan, insyaAllah. Adalah asyhadu anna Muhammadar Rasul. La haula wala quwwata.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia adalah nabi akhir zaman, tak ada lagi nabi selepas dia. Jadi siapa-siapa yang menyangkal pahaman itu, khususnya meletakkan akal sebagai kayu ukur untuk meletakkan dan pertanggungjawaban taklifi syarak yang wajib beriman, wajib mengikut ajaran Nabi dan Rasul, dia hanya meletakkan kepada akal pahaman itu salah dan pahaman itu Mu'tazilah lah. Baik, sedikit kalau dengan apa saya sebut pahaman yang salah dalam bab kerasulan ini, sambung sikit. Macam mana pun balik pada asal akidah kita dulu, Ahli Sunnah wal Jamaah, yang sedia maklum bab Rasul, kita sedia maklum Nabi yang akhir zaman yang kita kena pegang, yang sampai kiamat tidak akan ada lagi dah istilahnya Nabi baru, Rasul baru, Nabi yang akhir menutup syariat yang dibawa oleh semua Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan apa yang Allah Ta'ala hantar kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan Qurannya, dengan apa yang telah dihuraikan oleh Nabi SAW, dengan sabdaan dia, dengan perbuatan dia, dengan sirah yang berlaku pada Rasulullah di Mekah dan Madinah, yang sampai Al-Quran terakhir turun yang masyhur disebut dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Turun ayat Quran tu pasal turun tentang pensyariatan haji rukun Islam kelima. Bila rukun itu 5, turun rukun yang kelima, maksudnya sempurnalah Islam. Sikit dengan syarahan mudah gitu tentang Islam dah sempurna. Dan Nabi Muhammad akhir zaman ni khatam, takkan ada lagi Nabi ataupun sesiapa yang istilahnya akan menerima wahyu, menerima perutusan daripada malaikat, wahyu untuk menerima hukum hakam, untuk menyempurnakan ajaran yang telah dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dia takkan ada lah. Pasal semuanya boleh dirujuk dan panduan pun telah diberi. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apa saja perkelahian, kembali kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Kembalian. Baik. Sikit nak sambung di situ di atas pahaman kita Ahli Sunnah wal Jamaah macam tu. Apa-apa pahaman yang masih dia declare dan dakwa ada lagi manusia yang masih boleh menerima wahyu, kalau memang mengaku Nabi Rasul tu kita sepak je lah. Macam mana pun masih ada orang mengikut. Satu hal. Dan ada golongan yang masih mendakwa bahawasanya ada golongan tertentu yang masih menerima wahyu. Cuma ada perancangan yang macam ni dia halus sikit. Kalau mengaku terus jadi Nabi, nampak tak bodohnya. Macam mana pun mengaku bodoh pun ada juga yang ikut tuan-tuan. Ada yang lebih bodoh pada tu. Sikit saya nak gunakan bahasa bodoh tu. Ada perancangan yang lebih halus untuk rosakkan kita. Dia tak menggunakan bahasa Nabi dan Rasul, tapi dia kata masih ada bimbingan wahyu kepada manusia tertentu untuk melaksanakan syariat ajaran Nabi kita Muhammad SAW ni. Siapa dia? Manusia itu, dia kata al-imam. Ada imam-imam yang tertentu yang masih boleh dapat wahyu dan dapat bimbingan langsung daripada Allah Ta'ala. Dia bukan Nabi, bukan Rasul, tapi imam. Pasal apa? Pasal nak memimpin manusia. Nabi Rasul ni ada yang tak jadi imam, maksudnya tak jadi pemimpin, walaupun Nabi Muhammad jadi pemimpin. Tapi ada yang kata dia yang tak jadi pemimpin di kalangan Nabi Rasul. Jadi bila orang yang nak jadi imam ni, pangkat dia kalau ikut sepatutnya tanggungjawab lagi besar daripada Nabi dan Rasul. Pasal dia bukan saja nak memimpin umat tertentu, tapi nak memimpin umat yang ramai kan. Tambah pula jadi imam, tak dapat tidak mesti ada wahyu yang diwahyukan pada dia. Pahaman ni, pahaman Syiah. Tu yang dia kata mesti ada imam, dan imam tu dapat wahyu. Tu yang jadi imam, pahaman imam 12 dia orang tu. Dan imam pula mesti imam daripada keturunan Sayyidina Ali je.
orang lain tak sah jadi imam pula. Ni ada pahaman baru ni. Dan pahaman baru ni tuan-tuan, kalau saya sebut ke Syiah ni, sampai boleh buat negara Iran walaupun nampak bunyi macam revolusi Islam Iran, tak, bukan revolusi Islam, revolusi Syiah Iran, bukan Islam tu. Pasal ajaran dia langsung menyeleweng daripada ajaran Islam. Kalau saya nak syarahkan bab Syiah tu agak panjang, cuma antara main akidah dia dalam kita duk bicara ni bab Rasul apa dia? Dia mengiktikadkan masih ada lagi orang-orang tertentu yang menerima wahyu daripada Allah untuk memimpin umat. Dan sampai dia mengiktikadkan imam-imam mereka ni maksum. Dan maksum dia lebih besar daripada maksum Nabi dan Rasul. Maksum Nabi dan Rasul ni, dia, kita akan belajar nanti, tak ada buat dosa. Macam mana pun masih ada istilahnya sembahyang ada lupa rakaat, dengan sebab tu mengajar syariat kat Nabi Rasul macam tu. Pahaman Syiah ni kepada imam mereka itu maksum tu bukan saja takat tu, bahkan mustahil mereka akan lupa. Pasal mereka punya pangkat lebih besar dari segi sudut tanggungjawab, pasal nak memimpin umat jadi khalifah dengan nubuah dan risalah. Kata dia khilafah, khalifah, imamah lebih besar daripada nubuah dan risalah. Ni akidah terkeluar ahli sunnah wal jamaah. Dan sikit saya nak sebut ni, pahaman Syiah ni ialah antara pahaman yang sesat daripada pecahan daripada yang sesat daripada ajaran Islam yang paling tua dalam Islam. Pasal Syiah ni zaman bila muncul? Zaman Mahathir, zaman Khomeini, zaman bila? Zaman awal Islam dulu. Kalau ikut sejarah dia daripada zaman mulanya pada zaman pemerintahan Sayyidina Osman lah. Dan sebelum Sayyidina Osman tu memang dah hadir lah, tapi kepala dia yang diketuai oleh Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Dan jangan tak tahu tuan-tuan, memang kita Islam ni, akidah Islam yang murni ni dicemburui oleh musuh Islam untuk dia berkembang dengan pahaman Islam yang betul. Pasal Islam ni bila dia betul, antara orang yang rosak jahanam mampu Yahudi Nasrani. Begitu juga kafir-kafir yang lain. Itu macam mana supaya Islam ni tak mengalahkan mereka? Memang Quran pun dah isyarat, walan tarda ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan Yahudi Nasrani tuan-tuan, dia tak rosakkan kita dengan kaedah serangan bodoh, bahkan serangan jarum ni cukup halus. Sikit. Dia nak ubah kita, dia tak payah murtad yang kita jadi Islam, jadi Kristian Yahudi. Dia kalau Kristian satu hal, Kristian tu nampak jelas kan, Yahudi tak bunyi langsung kan. Tak bunyi langsung. Kristian ada juga missionary Kristian. Yahudi kita tak biasa dengar kan. Tapi cara hidup dia yang sesat itu, dan dia nak sesatkan kita. Nama Islam IC je. Pakaian out, sembahyang out, ilmu out, akidah out, cara hidup out, masyarakat muamalat out, ekonomi out, munakahat out, pemerintahan out, semua out. Semua out. Bukan KO, TKO, terrible knockout. Sikit saya nak gunakan bahasa out. So, habis semua Yahudi. Semua sistem Yahudi. Semua Yahudi. Cara dia halus. Itu dah sistem. Dia tak puas hati. Macam mana? Habis akidah pun dia rosakkan. Dia rosakkan. Kalau saya sikit sebut kepada Syiah macam sikit lah, untuk menunjukkan kata macam mana jarum dia rosakkan umat Islam ni. Pasal Syiah ni memang, kalau pengikut Syiah, baik Iran ke mana-mana pahaman Syiah, ada orang terjebak dengan Syiah. Antaranya dia terjebak tu pasal dapat jarum ni lah, jarum dakwah Syiah ni. Antara Syiah dia bagi akad mula-mula tuan-tuan, nama dia Nabi Muhammad pemimpin agung, betul? Besar tak pangkat dia? Takkan dia meninggal, dia wafat, dia biarkan tanpa ada pengganti untuk membimbing umat dengan membiarkan begitu saja? Logik tak? Tuan-tuan angguk lagi, takut kena jarum. Betul logik. Betul. Kenapa bila Rasulullah wafat duk kelahi
jadi khalifah. Sebenarnya Rasulullah telah isyaratkan orang untuk jadi khalifah ini, tapi sengaja, dengan sengajanya telah disembunyikan dan tak diberi maklumkan, dan dilantik orang yang sepatutnya jadi khalifah. Dan urusan khalifah ni dia urusan besar. Sebenarnya Rasulullah telah wasiatkan dan sabit dalam hadis Bukhari. Wah, disebut Bukhari, kita pun Bukhari tak pernah mengaji. Mengelepor kita, malam yakun maula fa aliyu maula. Siapa yang tak ada pemimpin, maka Ali adalah pemimpin dia. Maksudnya kalau kewafatan aku nanti, orang akan jadi pemimpin di kalangan kamu adalah Ali. Tapi tak dilantik Sayyidina Ali, dilantik Abu Bakar, dilantik Sayyidina Umar, dilantik Sayyidina Osman. Ali dia tu nombor 4, ranking yang keempat tu. Jadi mereka telah bersalah dan telah menyalahi wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun bodoh. Tu yang ramai ikut Syiah. Pasal apa ramai ikut Syiah? Berapa ramai orang Islam kita yang bodoh. Jadi sebenarnya dia memang kadang-kadang kalau tak ikut Syiah, memang dia tak ikut Syiah tau. Tapi sebenarnya dah sesat lama dah.